Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa sa'ba idha syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita tengok kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita berhenti di bab yakin dan tawakal pada hadis yang ke-9 ataupun hadis yang ke-82 daripada awal kitab. Baik, an ummil mu'minin Ummi Salamah wasmuha Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Bila sebut Ummul Mukminin, makna dia hadis ni daripada isteri Nabi. Isteri Nabi digelar sebagai Ummul Mukminin, ibu kepada seluruh orang yang beriman. Sebab apa? Dalam Quran dia sebut wa azwajuhu ummahatuhum, dan isteri-isterinya, yakni isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada orang yang boleh berkahwin dengan isteri Nabi. Seperti mana kita tak boleh kahwin dengan isteri ayah kita. Kalau ayah kita kahwin dengan mak muda umur 25, dah kahwin sehari meninggal dunia, tak ada sentuh lagi. Walaupun mak tiri kita tu lebih muda pada kita, walaupun ayah kita tak ada sentuh dia lagi, tapi disebabkan dia adalah isteri ayah kita, kita tak boleh kahwin dengan dia. Ini sebut dalam Quran, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Jangan kahwin dengan isteri-isteri ayah kamu, yakni mak tiri kita. Sebagai apa? Tanda menghormati ayah. Sama juga isteri Nabi, kita tak boleh berkahwin dengan dia. Dan isteri Nabi itu kedudukan dia mak kepada kita semua. Baik, nama dia Ummu Salamah, itu gelaran dia. Nama dia adalah Hindun binti Abi Umayyah Huzaifah al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Baik, dia berkata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitih, adalah Nabi apabila keluar daripada rumahnya. Bila Nabi keluar, Nabi cakap apa? Doa yang Nabi baca. Qal, Nabi berkata. Sebagai riwayat kata, Nabi masa Nabi keluar rumah ni, Nabi melihat langit. Nabi angkat kepala tengok langit. Kemudian barulah Nabi SAW baca doa ni. Baik, doa dia Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Dengan nama Allah aku bertawakal padanya. Bertawakal ni maksudnya menyerahkan seluruh hidup kita, hati kita ni, kita menyerah seluruh urusan kita kepada Allah. Dia panggil tafwid, yang seperti mana disebut oleh Nabi Ibrahim, wa ufawwidu amri ila Allah, aku serahkan seluruh urusan hidupku kepada Allah. Nabi masa Nabi keluar, Nabi sebut dengan nama Allah, aku serah seluruh urusan hidupku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au adlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Ya Allah, aku berlindung denganmu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tersesat. Yani tersesat daripada kebenaran. Au udal, ataupun aku disesatkan. Disesatkan oleh orang lain lah, orang lain yang menyesatkan kita. Au azil, ataupun aku tergelincir ke lembah kesesatan. Au uzal,
ataupun aku digelincirkan. Ini ada orang yang apa? Yang menyebabkan kita tersesat. Au azlim, ataupun aku menzalimi orang lain. Aku menzalimi orang lain. Au uzlam, ataupun aku dizalimi. Au ajhal, ataupun aku bersikap jahil. Bersikap jahil ni maksudnya bersikap bodoh, bersikap seperti orang yang tak pandai. Au yujhal alayya, ataupun aku diperbodohkan oleh orang. Diperbodohkan ni banyak benda lah. Kita beli barang murah jadi mahal, orang tipu kita apa-apa lah dalam apa-apa benda, dipanggil yujhal alayya. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis sahih. Riwayat Imam Abu Daud, dan Imam Tirmizi. Jadi dalam hadis ni Nabi minta lindung daripada Allah daripada semua benda ni. Daripada semua benda ni minta lindung, daripada sesat ataupun disesatkan, ataupun kita menggelincirkan, kita tergelincir ataupun kita digelincirkan, ataupun kita zalim pada orang ataupun kita dizalimi, ataupun kita bersikap bodoh ataupun kita diperbodohkan. InsyaAllah tuan-tuan, siapa yang baca doa ni tuan-tuan, dia ada keberkatan dia. InsyaAllah kalau dia keluar, dia selamat daripada, kalau dia minta sungguh-sungguh pada Allah, masa dia keluar, insyaAllah dia selamat daripada semua ni. Selamat daripada kita menyesatkan orang ataupun kita disesatkan, selamat daripada kita menzalimi ataupun kita dibuli oleh orang. Yujahan alai ni maksudnya kita dibuli, orang buli kita, orang kenakan kita. Doa ni elok dihafal, dan kita baca setiap kali kita nak keluar rumah, kita keluar baca ni tuan-tuan. Mudah-mudahan kita keluar ada keberkatan. Kita keluar, kita tak ada konflik dengan orang. Kita keluar, kita tak zalim kat siapa-siapa. Kita keluar, kita tak menyebabkan kita keluar ni kita bermusuh dengan orang. Ni doa dia. Sebab bila-bila saja kita boleh bermusuh dengan orang, sama ada atas jalan ke, kita marah ke orang ke, sama ada kita dengan kawan-kawan kita di tempat kerja ke, dengan jiran kita ke. Biar kita keluar rumah ni, keluar membawa kebaikan untuk diri kita dan bawa kebaikan untuk orang lain. Baik. Tak apa tuan-tuan, itu hadis yang ke-82. Kita tengok hadis yang ke-83, lebih kurang dengan hadis yang tadi. Cuma hadis ni daripada Anas radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qal, barang siapa yang berkata, yakni idza kharaja min baitih, siapa baca doa ni ketika mana dikeluar pada rumah dia. Baik. Sebab doa ni, ini lebih kurang doa keluar rumah, tapi ini dia ringkas sikit. Doa dia, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, siapa yang berdoa keluar pada rumah, dia berdoa dengan nama Allah, aku menyerahkan seluruh urusanku kepadanya. Ingat masa sebut ni tuan-tuan, dalam hati. Saya sebut kat tuan-tuan, tawakal itu dia ada kerja hati. Macam syukur, kerja hati. Ikhlas, dia kerja hati. Duk tempat dia dalam hati. Kalau ikhlas ni dalam hati tu buat semata-mata kerana Allah. Kalau sombong juga dalam hati. Hasad dengki juga dalam hati. Tak boleh tengok orang nikmat senang. Termasuk tawakal. Masa baca doa ni, hati kita betul-betul menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru jadi tuan-tuan. Siapa baca doa ni dengan hati betul-betul, dengan nama Allah, kita sebut tawakal tu ala Allah, yakni kita menyerahkan seluruh urusan apa nak berlaku ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudita, kamu telah diberi petunjuk. Wa kufita, dan kamu dicukupkan. Wa wuqita, dan kamu dilindungi. Wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan menjauhkan diri daripadanya. Baik, hadis ni tuan-tuan, mungkin saya pernah sebut kat tuan-tuan kisah di Arab Saudi, ketika mana ada seorang tukang sihir yang sangat kuat. Tukang sihir ni orang kulit hitam, negro. Dia sangat kuat, orang nak tangkap dia tak boleh. Nak tangkap berkali-kali tak boleh. Bila nak tangkap dia hilang. Bila nak tangkap tak jumpa jalan. Bila nak tangkap macam-macam kereta rosak, macam-macam masalah berlaku bila nak tangkap ni. Banyak orang yang nak pergi tangkap dia, semua tak dapat.
polis lah, ustaz nak tangkap semua tak dapat. Hebat tukang sihir ni. Sampailah ada seorang ulama, dia keluar pada rumah dia boleh pergi tangkap tukang sihir tu. Sedangkan dah ramai orang cuba tangkap, tak boleh, tak dapat tangkap, dihilang dan sebagainya. Jadi bila ulama ni dapat tangkap dia, tukang sihir ni pun pelik. Sebab dah ramai orang nak tangkap dia, tak boleh. Macam mana ulama ni dengan mudah boleh tangkap dia? Maka dia tanya, tukang sihir ni tanya kepada ulama ni, macam mana kau boleh tangkap aku? Sedangkan aku dah jadikan 2000 jin yang mengelilingi aku. Bukan 2, bukan 3, bukan 4, 2000 pengawal daripada jin yang hebat-hebat yang keliling dia. Itu yang orang, dia ada orang tak nampak lah, orang tak boleh tangkap lah, orang tak boleh masuk rumah, macam-macam. Tangan jadi keras lah, mata tak nampak lah. Kan tuan-tuan boleh tengok ada tempat kalau tempat yang berantu, kadang-kadang nak bagi terbalik tu pun susah. Tiap kali nak naik tolak dengan kapal korek, mesin mati. Tolak kapal korek, mesin mati. Jadi yang ulama ni senang pergi tangkap dia pelik. Macam mana boleh tangkap sedangkan ada 2000 jin yang hebat-hebat yang sedang keliling aku ni? Macam mana boleh tangkap? Kata ulama ni, kerana engkau adalah orang yang jahil, kerana engkau adalah orang yang tidak ada ilmu. Aku sebelum keluar rumah, aku baca doa ni. Sebelum dia nak pergi tangkap tukang sihir yang hebat ni, dia baca doa ni. Pasal dia baca doa ni, sebab ni bila baca doa yang pendek ni, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwwata illa billah, ketika ini tuan-tuan, malaikat akan berkata, hudi tak, engkau telah diberi petunjuk. Nampak pendek je doa ni, tapi selama kita berada di luar rumah, Allah Ta'ala akan bimbing kita ke jalan yang benar. Wa kufita, dan engkau dicukupkan keperluan dunia dan akhirat. Wa uqita, dan engkau dilindungi oleh Allah. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan semua pakat lari. Siapa baca doa ni, syaitan lari. Dia ada 2000 jin yang hebat-hebat. Syaitan ni jin yang jahat lah. Syaitan jin kalau dia jahat sangat, kita panggil dia syaitan. Jahat lagi, kita panggil dia ifrit. Ifrit tu dia lagi jahat dan dia lagi kuat. Baik, baca doa ni, siapa baca doa ni sebelum keluar rumah, kalau berselisih dengan syaitan, syaitan akan melarikan diri. Syaitan tak akan berhadapan dengan dia. Syaitan akan pinggirkan diri. Takut kena sihir ke, takut apa, inilah doa dia tuan-tuan bila kita nak keluar rumah. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Sama juga satu lagi, kalau tuan-tuan pergi tempat-tempat baru dan kita takut ada hantu ke, ada jin ke, macam-macam. Kita pergi duduk hotel sana, hotel sini. Ada setengah hotel yang berantu, ada setengah hotel yang lama orang tak ada. Jadi biasalah jin ni kadang-kadang dia duduk, dia main, dia tumpang sat. Jadi tuan-tuan yang rajin berjalan lah, kita berjalan pergi mana-mana, pergi hotel ke, homestay ke, hafal tuan-tuan doa yang Nabi ajar. Masuk mana-mana baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca tu 3 kali je. Rumah tu ada hantu ke, ada jin ifrit ke, ada jembalang tanah ke tuan-tuan, tuan-tuan baca yang tu, insya-Allah selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Apa makna dia? A'udzubika, ni dalam surat ada. Tuan-tuan boleh tengok. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maksud dia, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Apa itu kalimah-kalimah Allah yang sempurna? Yang ini Al-Quran dan segala wahyu, termasuklah dalam Taurat, Injil, Zabur, kalam-kalam Allah yang belum diubah. Aku berlindung dengan kalam-kalam Allah yang sempurna, termasuklah ayat kursi dan semua ayat Quran, daripada kejahatan makhluk yang dia jadikan. Pendek ya. Tuan-tuan baca tu 3 kali. Tuan-tuan pergi mana-mana, insya-Allah tuan-tuan tidur aman dan bahagia. Tuan-tuan tak perlu takut pada apa-apa. Malah Nabi sebut dalam hadis Nabi, dia juga akan selamat daripada termasuk binatang yang berbisa. Nak lagi cantik,
tambah dengan satu lagi yang Nabi ajak juga. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca 3 kali juga. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Baca yang ni Nabi sebut berkenaan dengan sahabat dia yang kena gigit dengan binatang berbisa. Ada seorang sahabat Nabi kena gigit, tak pastilah sama ada ular ataupun kalajengking ataupun lipan. Dia gigit sahabat Nabi ni. Maka Nabi SAW sebut kalau dia baca yang ni, binatang tu tak gigit dia. Dia baca yang ni, binatang tu tak gigit dia. Baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, yang tadi tu. Kalau boleh yang ni tuan-tuan amalkan dalam hidup. Pergi tengok dalam mak surat ada, hafal tuan-tuan. Malam-malam nak tidur baca. Kalau rasa kita tak sempat nak baca ayat kursi, mengantuk sangat, baca yang ni saja 3 kali dengan Bismillahilladzi. Walaupun ada orang kata, orang bagi tahu kita, jangan duduk bilik tu, ada hantu. Tuan-tuan pergi je tuan-tuan duduk, insya-Allah tuan-tuan baca, hantu pun tak kacau tuan-tuan. Walaupun orang kata rumah tu ada hantu, rumah tu ada jembalang, orang cakap lah lagu mana pun tuan-tuan, insya-Allah dengan kalam Allah ni tuan-tuan, dengan doa yang Nabi ajak, insya-Allah selamat. Baik, ni Nabi sebut ni watanah anhu syaitan. Doa pendek, baca tak dan 10 saat. Tapi bila tuan-tuan baca doa ni, syaitan nampak tuan-tuan pun syaitan lari. Syaitan nampak, syaitan lari. Doa yang pendek. Inilah hebatnya tuan-tuan, doa yang maksur, doa yang Nabi SAW ajak. Pendek tapi keberkatan dia besar. Baik. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Daud. Dalam riwayat lain dia ada tambah sikit. Riwayat Abu Daud dia tambah fayaqulu syaitan berkata kepada syaitan yang lain. Maksud dia bila tuan-tuan baca doa ni, tuan-tuan jumpa syaitan kat jalan-jalan mana, syaitan akan bercakap kat kawan ni. Tuan-tuan nak keluar rumah tadi, katakanlah tuan-tuan sini baca Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billah. Bila tuan-tuan keluar rumah, koklah ada jin ke syaitan duduk kat pokok-pokok ke, duduk kat sungai ke parit ke, dia nampak tuan-tuan lalu, syaitan tu akan kata kat kawan dia. Ni Nabi sebut ni. Syaitan kata apa? Fa yaqulu syaitan li syaitan akhar. Syaitan akan berkata kepada syaitan yang lain, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat kepada seseorang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, yang telah dicukupkan oleh Allah, dan telah dilindungi oleh Allah. Pendek tapi makna dia sangat luas. Dan tuan-tuan baca yang ni, insya-Allah tuan-tuan selamat daripada sihir. Sihir tuan-tuan, sihir. Kita tak tahu, kadang-kadang santau lah, macam-macam kan. Tuan-tuan pergi mana-mana makan, orang yang belajar ilmu sihir ni, santau lah contoh. Kalau dia walaupun dia tak nak buat kat orang, dia tak buat kat orang, tapi dalam setahun ilmu dia kena cari korban. Dia kena ada korban. Kalau dia tak korban, maka dia lah yang jadi korban. Dia macam tu lah sihir. Dia benda dengan jin ni macam tu, dia memang dia nak korban. Kalau dia tak cari korban, hang lah yang kena jadi korban. Dia macam tu. Ilmu tu makan diri. Jadi mau tak mau, kalau dia duk dengkikan orang, okay, dia sihir kawan ni, dia santau sana, santau sini. Katakan dalam setahun tu tak ada orang dia nak santau, dia tak ada bergaduh dengan siapa-siapa, dia baik dengan semua orang. Mau tak mau, dia tetap juga kena pelepah. Tidak, benda tu kena kat dia. Pelepah kat mana? Itu yang dia pergi kedai makan tu. Pergi kedai makan, dia santau santau angin, dia lepas supaya ada mangsa yang kena. Itu yang ada orang kadang-kadang dia tak ada masalah dengan orang, dia kena santau. Dia tak bergaduh dengan orang pun, tak ada siapa pun dengki dengan dia. Tahu-tahu muntah darah sampai terkeluar isi perut, muntah terkeluar muntah antara batuk darah sampai terkeluar sampai terkeluar paru-paru, ada yang sampai pecah paru dia, batuk sampai terkeluar. Itu tanda antara yang kena santau lah. Santau ni lama dah, pada zaman dulu, sebelum zaman Nabi SAW lagi. Ni kalau muntah berdarah sampai terkeluar daging, tuan-tuan, daging daripada dalam badan dia, tak tahulah paru-paru ke apa ke, tisu badan dia terkeluar teruk sangat.
kemudian dia pun mati. Tu tanda-tanda orang kena sentau. Pergi klinik-klinik pun tak tahu pasal apa. Pasal apa? Dia tak ada salah dengan siapa pun, dia tak ada bergaduh dengan siapa pun. Ada orang lepas. Dia pun lepas macam tu je. Dulu saya dengar kata dia pun suka lepas dekat Gopeng, antara kawasan dia pun suka. Dia pun tak tahu pergi lepas kat Gopeng, tu ada orang kena. Dekat food court ni lah. Itu yang penting tuan-tuan baca doa-doa lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim baca supaya bila santau tu tuan-tuan, kalau kita kena pun tak lut. Kita kena tak ada apa, tak ada kesan kepada kita. Baik. Kemudian makna la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Baik, makna dia la haula anil ma'asi, tidak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat, illa bi usmatillah, melainkan dengan pemeliharaan daripada Allah, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'ah, untuk kita taat kepada Allah, illa billah, melainkan dengan bantuan daripada, illa bi ma'unatillah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan diriwayatkan pada Ibnu Mas'ud, dia berkata, kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultuha, aku berada di sisi Nabi SAW, kemudian aku berkata, dia kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Siapa sebut? Ibnu Mas'ud sebut. Faqal, maka Nabi SAW pun berkata, Nabi kata, tadri ma tafsiruha, yani wahai Ibnu Mas'ud, kau tahu ke apa makna dia? Apa makna la haula wala quwwata illa billah tu? Kata, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Ibnu Mas'ud, Allah dengan Rasulullah yang lebih mengetahui. Qal, dia berkata, kata Nabi SAW, la haula an maksiatillah, kita tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'atillah, untuk taat kepada Allah, illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia apa tuan-tuan? Kita nak bergerak ke, kita nak buat apa-apa ke tuan-tuan, semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua benda tuan, kereta bergerak ke, kita bergerak ke, kita berjalan ke, kita main sini ke tuan-tuan, hakikatnya adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu kenapa kita dihukum oleh Allah? Kerana manusia itu memilih. Tuan-tuan nak pilih mana? Tuan-tuan pilih buat baik ke buat jahat? Kalau tuan-tuan pilih buat jahat, tuan-tuan dihukum kerana pilihan tuan-tuan. Tuan-tuan pilih buat jahat, tuan-tuan dihukum kerana pilihan tuan-tuan. Sebab tu orang gila, kanak-kanak, kalau dia mati, dia ahli syurga. Pasal dia tak mampu memilih dengan wajarnya. Kita yang boleh mampu milih dengan wajarnya, kita pilih jalan yang salah, kita akan dihukum tuan-tuan. Kat dunia pun macam tu kan. Kalau ada orang dia tak gila, dia buat salah, dia akan dipenjara. Tapi kalau ada orang gila bunuh orang pun dia tak kena gantung. Pasal apa? Pasal dia gila. Baik, jadi tuan-tuan, itulah makna la haula wala quwwata illa billah. Dan tuan-tuan, la haula wala quwwata illa billah, tuan-tuan amalkan kalau tuan-tuan ada masalah-masalah yang besar dalam hidup. Banyakkan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Banyakkan baca. Ada peristiwa sahabat Nabi tu yang apa? Dia pergi perang dengan Nabi SAW. Kemudian setelah habis perang, dia hilang. Cari tak ada. Dia ditawan, tapi tak tahu. Jenazah pun tak jumpa, mayat pun tak jumpa. Sebab sahabat tak tahu, rupanya dia ditawan dalam diam. Musuh tangkap dia. Kan tengah perang, dia ditangkap senyap-senyap. Jadi bila balik ke Madinah, mak dan ayah dia tanya, mana dia? Mana anak kami? Kalau dia dah mati, mana jenazah dia? Tak tengok jenazah, tak ada. Tak ada, bukan di kalangan orang yang mati syahid. Nak kata hidup, tak ada pula orang dia tak ada. Jadi kalau dia mati syahid, kami harapkan pahala bagi dia. Tapi kalau dia masih ada, kami nak dia pulang lah. Maka Nabi SAW pesan pada mak dan ayah dia, perbanyakkanlah baca la haula wala quwwata illa billah. Mak dan ayah dia pun balik, yang itulah yang dia baca daripada siang sampai ke malam, sampai tidur. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Anak dia sedang ditangkap.
di negeri musuh. Ditangkap dan digari. Dirantai dengan besi. Jadi dirantai dengan besi. Tak apalah, pendek ceritanya, sampai waktu tengah malam. Tengah malam, bapak dia duduk dengan mak dia duduk baca lah di Madinah ni. Anak dia pun jauh, ratusan kilometer di negara musuh. Mak ayah dia, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Sampai tengah malam tu, mak ayah dia terkejut sebab ada orang main ketuk pintu. Tengah malam orang ketuk pintu. Buka-buka tengok anak dia. Terkejut, anak dia balik tengah-tengah malam. Lepas tu mak ayah dia tanya, kau pergi mana? Dia berkata, aku ditawan oleh musuh. Ditawan. Tak apalah, yang peliknya macam mana boleh balik? Duduk kat negeri musuh macam mana boleh balik? Anak dia pun cerita ketika mana dia dirantai dengan apa? Dengan besi tu. Dengan besi, rantai besi tu. Pada malam bulan mengambang, tiba-tiba dia kata rantai besi tu kembang. Rantai besi tu dia jadi luah. Sehingga dia boleh apa? Tangan dia boleh keluar, kaki dia pun boleh keluar. Pasal rantai tu mengembang. Kemudian dia pun jalan. Yang peliknya, dia jalan berapa langkah sampai dah kat rumah dia. Padahal negeri musuh jauh dia puluhan kilometer. Jauh. Tapi dia jalan berapa langkah sampai dah. Cerita ni disampaikan pada Nabi SAW. Itulah pertolongan pada Allah. Macam mana dia boleh jalan cepat tu? Bukan dia berjalan di atas sayap para malaikat. Malaikat kan laju, dia jalan atas sayap malaikat. Itu yang sampai terus ke Madinah. Jadi kita kalau ada masalah besar dalam hidup kita, perkataan yang boleh kita sebut, la haula wala quwwata illa billah. Malah yang ni, perkataan ni jarang orang berzikir. Selalu yang kita berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kita 100 kali, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu kita istighfar 100 kali. Itu standard lah, kebanyakan orang buat. 300 pagi, 300 petang. Siapa buat tu baguslah tuan-tuan, insya-Allah. Siapa yang rajin buat, dia akan rasa keajaiban dalam hidup dia. Hati yang lapang, rezeki yang murah, masalah yang mudah diselesaikan. Tuan-tuan amalkan 3 tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 100. Tuan-tuan tak sampai 10 minit pun. 10 minit lah kita kata. 10 minit. Kemudian selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100 kali. Tak sampai 10 minit. Tak apalah, kita kata 10 minit lah. Baru 20 minit. Kemudian istighfar. Astaghfirullahaladzim. Paling pendek tu. Nak panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 100 kali. Cuba buat dalam sebulan. Dia akan merasai ada perbezaan dalam hidup dia. Masalah yang mudah, hati yang lebih tenang, fikiran yang lebih luas, jiwa yang lapang, dia akan rasa beza. Itu standard lah orang buat. Biasanya kalau tuan-tuan tanya orang yang berzikir, itu biasa yang dia buat lah. Tapi kalau ada orang yang advance, dia tambah yang lain lagi. Banyak zikir yang lain. Antaranya apa? Antaranya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada lagi advance lah, tambahin tu. Ada orang yang advance lagi, dia tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Yang tu bagus kalau nak tahu kita kena sihir ke tak kena sihir. Baca yang tu. Siapa rasa macam dia kena sihir, baca yang tu tuan-tuan. InsyaAllah lama-lama sihir tu boleh hilang pada dia. Sehari 100. Lagi satu ini ya. La hawla wala quwwata illa billah. Tapi tak ramai orang berzikir dengan dia. Tapi banyak tuan-tuan pahala dia. Sebab Nabi pernah bagi tahu kat seorang sahabat Nabi. Nama dia Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi kata, ya Abdullah bin Qais. Wahai Abdullah bin Qais, hal adulluka ala kalimatin min kanzi min kunuzil jannah. Nak tak aku bagi tahu pada kamu satu perkataan yang termasuk daripada khazanah-khazanah yang berharga di dalam syurga. Maksud dia harta yang sangat bernilai di dalam syurga. Sahabat ni kata, nak lah, bala, bahkan aku nak. Kata Nabi SAW, la hawla wala
quwwata illa billah. Banyakkan baca tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Baik, kemudian hadis yang terakhir tuan-tuan dalam bab ni. Tengok hadis yang terakhir. An Anas radhiyallahu an. Hadis ni daripada Anas, sama dengan hadis atas daripada Anas radhiyallahu an. Dia berkata, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana ahaduhuma ya'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif. Fashaka muhtarifu akhahu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Baik, cerita dia macam ni. Anas kata pada zaman Nabi ada dua orang adik-beradik, abang adik. Maksud dia laki lah. Abang dia dengan adik laki dia. Salah seorang daripada mereka bekerja. Seorang lagi menganggur. Tapi dalam ni tak sebut. Dalam kitab lain sebut. Yang hak menganggur tu dia rajin baca Quran. Kerja tak, tapi rajin baca Quran. Duduk saja baca Quran. Yang tanggung dia adik-beradik satu lagi. Dalam ni dia tak sebut. Tak pasti sama ada yang bekerja tu adik dia ataupun abang dia. Sebab dia pun duduk sekali, duduk satu rumah. Yang seorang duduk rumah baca Quran, tak kerja. Seorang ni lah yang tanggung dia. Pergi kerja, pergi cari rezeki untuk makan minum. Jadi yang hak bekerja ni, dia mengadu pada Nabi SAW. Yang hak bekerja ni, tak pastilah abang dia ataupun adik dia, salah satulah. Yang hak bekerja ni jumpa Nabi mengadulah. Cerita pasal adik-beradik dia seorang lagi tak kerja apa, aku yang tanggung dia. Dia duduk baca Quran saja, duduk rumah baca Quran ni. Aku yang tanggung dia, yang makan minum dia. Baik, bila dia mengadu pada Nabi SAW tentang adik-beradik dia yang seorang lagi yang duduk baca Quran ya, tak buat apa, faqal, maka Nabi SAW bersabda, la'allaka turzaqu bih. Makna dia apa? La'allaka turzaqu bih. Mudah-mudahan rezeki yang kau dapat ni kerana dia. Rezeki yang banyak kau dapat ni pasal kau tolong adik-beradik kau tu. Nampak tak? Inilah dalil tuan-tuan menunjukkan rezeki kita bertambah kerana orang lain. Ingat tu. Pernah dengar tak orang kata rezeki anak? Memang ada dalil pun. Rezeki anak, betul tak? Ni rezeki anak. Kadang-kadang kerana anak kita lah kita dapat rezeki lebih. Tapi ada orang juga, kawan saya dia tak setuju sangat itu. Ada seorang kawan saya, dia ustaz kat, dia tak setuju. Saya pun tak tahu dia baca hadis ini ke tak baca. Pasal dia kata banyak orang lah ni kes doktor marah, anak ramai, duit tak cukup sampai terpaksa bagi anak ke orang. Anak ramai, tapi biasanya jadi macam tu. Yang pertama, jenis yang tak solat, jenis yang tak jaga solat. Mana nak dapat rezekinya? Solat pun tak tahu buat anak. Yang tuan-tuan, anak ramai, solat pun tak. Dah anak pun dia tak didik, mana nak dapat kelebihannya? Mana nak dapat keberkatannya? Solat pun tak. Kalau solat pun tak mengaji, solat pun tak betul. Dia kena mengaji, kena solat, kena jaga hubungan dengan Allah. Kalau benda ni selesai, baru dia akan rasa yang hak jenis tu. Baru dia akan rasa bila dapat anak ada rezeki lain. Betul tak? Dapat anak, dapat rezeki lain. Kalau nak fikir logik ke tuan-tuan, saya ni adik-beradik sebelah, ayah kerja driver je, arwah ayah lah, driver GPS. GPS tu dia kapal korek apa? Korek sungai, korek besar. Itulah ayah kerja. Gaji banyak mana? Anak sebelah mak tak kerja, anak semua letak sekolah Ridwaniyah. Tahu Ridwaniyah ni, Ustaz Qadir Kahar. Dulu lah masa saya kecil tu, Ustaz Qadir Kahar lah. Lepas tu Tuan Guru Haji Sabran Asmawi. Semua adik-beradik saya sebelah-sebelah sekolah tu. Dan tuan-tuan tahulah, bila sekolah Ridwaniyah ni bayar mahal sikit. Bayar mahal. Nak dibandingkan dengan apa? Sekolah SK murah sikit. Ni dulu, zaman dulu lah. Zaman dulu. Dan ni pun dah masuk sekolah agama. Dia dah bantuan kerajaan kan. Kerajaan dah bagi bantuan. Tapi biasanya kat mana pun dia mahal sikit lah. Dia ada bayaran yang lain lah, mahal lebih sikit.
Sebab dia ada standard, dia ada hak untuk kutip. SBK ni ada hak. Biasanya dia adalah yuran-yuran yang dikutip tu untuk sekolah. Saya pun ngajak SBK juga di Semanggui tu. Jadi tuan-tuan, ayah pun ada kereta pun tak ada. Kereta pun tak ada. Jadi daripada alat unsur tu nak pergi ke Mahat Ridwaniah tu. Dan ni pecah dua lah, Ridwaniah rendah kan. Dulu Ridwaniah kan. Ridwaniah tu naik van, sewa van, bawa 11 orang pergi. Sampai saya dah besar bawa dia kereta. Tapi nak ceritanya, masa ayah saya hantar anak semua sekolah agama tu, adalah adik-beradik belah ayah saya. Dia kata apa? Nak bagi anak makan apa sekolah agama? Sekolah agama bukan ada kerja. Sekolah agama rakyat tu kan. Nak kerja apa? Sekolah agama rakyat. Tak cerah masa depan tak tahu. Kalau sekolah ni barulah apa? Ada jaminan kerja. Sekolah SK kan dulu bukan sekolah agama. Tapi takdir Allah tuan-tuan. Orang yang kata lagu tu pula anak dia tak berapa nak jadi tuan-tuan. Rezeki ni mana kita tahu akan datang lagu mana. Betul tak? Tapi kita kena usaha lah. Usaha mesti kena. Rezeki tu dia datang kemudian lah. Usaha tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita dah selesai sembahyang kita jaga, hubungan dengan Allah kita jaga, anak pun kita didik elok, insya-Allah tuan-tuan. Tiap kali tambah anak, dia ada rezeki tambahan. Tapi kena selesai hak yang tu. Kena selesai. Yang ni kita jumpa kadang-kadang yang sampai apa? Anak ramai kena bagi kat orang sampai tak boleh nak jaga. Kadang-kadang ada benda yang dia tak selesai. Baik. Ini dalil dia tuan-tuan, la'allaka turzaqu bih. Nabi sebut. Ni rezeki yang kau dapat banyak ni sebenarnya pasal kau support dia yang duk baca Quran tu. Inilah dalil yang orang sebut kita kadang-kadang diberi rezeki pasal apa? Pasal orang lain. Kita ada isteri yang solehah, isteri yang sangat baik. Kita layan ni sebaik mungkin. Kalau tuan-tuan layan bini tuan-tuan baik-baik, isteri tuan-tuan tu isteri yang solehah, insya-Allah disebabkan dia rezeki tuan-tuan bertambah. Pasal apa? Pasal dia. Dia taat pada tuan-tuan, dia baik pada tuan-tuan, tuan-tuan tak menyakiti hati dia, tuan-tuan cuba bahagiakan dia, insya-Allah rezeki makin lama makin luas. Makin lama makin luas. Gitu. Baik. Dalam hadis ni, ni kata Imam Nawawi, tanbihun ala anna man inqata'a ila Allah kafahu muhimmatah. Inilah satu pengeringatan. Siapa yang menyerahkan urusan dia, Allah Taala akan mencukupkan dia. Wa annal 'abda yurzaqu bighairihi. Kata Imam Nawawi, seorang hamba tu dia akan diberi rezeki kerana orang lain. Ini dalilnya. Betul lah orang tua kata. Rezeki anak ni dalilnya. Nah, seseorang hamba tu diberi rezeki kerana orang lain, asbab orang lain. Orang lain menyebabkan dia dapat rezeki. Kama fil hadis, seperti mana di dalam hadis yang lain. Wa hal turzaquna aw qala tunsarun illa bi du'afaikum. Ni Nabi pesan kat seorang sahabat Nabi. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia macam dia kaya, tapi dia macam tak berapa semangat nak tolong orang susah. Dia tolong tapi macam tak bersungguh sangat. Tolong ala kadar je. Bukan tak tolong langsung, tolong tapi sekadarnya sahaja. Maka Nabi tengok sahabat ni. Nabi kata apa? Wahal turzaqun. Sahabat ni kaya ni. Memang orang yang sangat kaya. Kalau tak silap saya, sahabat ni nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Kaya yang amat-amat. Tapi dia agak macam kurang bersemangat dalam menolong orang yang susah dan orang miskin. Maka Nabi kata, ingatlah, sesungguhnya kamu diberi rezeki ni, umat Nabi SAW diberi rezeki, watun sarun, dan ditolong oleh Allah, diberi pertolongan oleh Allah, melainkan kerana bidu'afaikum, kerana orang-orang susah di kalangan kita. Mana dia apa? Tuan-tuan tolong orang susah, rezeki tuan-tuan bertambah. Tuan-tuan tolong orang susah, Allah Ta'ala tolong tuan-tuan. Itu kepentingan orang susah. Kita kalau dalam kampung ni ada orang susah, jangan kita kata dia ni menyusahkan orang. Bukan. Dialah peluang tuan-tuan untuk menambah rezeki sebenarnya. Boleh lah. Umat Islam yang ada di Palestin, banyak hikmah dia. Antara hikmah dia apa? Siapa yang menolong saudara kita di Palestin, Allah Ta'ala akan tolong dia. Siapa yang belanjakan harta dia untuk umat Islam di Palestin, Allah Ta'ala akan murahkan rezeki dia.
Itulah hikmah hadis balik. Banyak lagi hikmah lain. Itu salah satu hikmah dia. Kenapa ada orang susah-susah? Untuk kita menambah rezeki kita sendiri sebenarnya. Dengan jalan macam mana kita tolong dia. Nah. Lepas ni kalau jumpa orang susah, ingat itu peluang kita. Jumpa anak yatim, itu peluang kita untuk meraih rezeki yang banyak dan meraih pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis tuan-tuan bab ni. Akan datang kita akan masuk bab barulah. Bab istiqamah. Bab istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhaman tafarruqana ba'd